tahun 2007-2008. Masa itu harga minyak dinaikkan mendadak. Masa itu saudara-saudari, kedudukan kewangan kerajaan kita tak sama dengan sekarang. Masa itu hutang kerajaan tak sampai 600 bilion pun. Lebih kurang 1/3 daripada hutang yang ada sekarang. Masa itu pendapatan kerajaan masih lagi bagus. Masa itu tanggungan subsidi kita boleh lagi tanggung. Jadi sebab itu kita kata, oleh kerana keadaan itu berlaku serta-merta dan harga dinaikkan serta-merta, menyebabkan inflasi dan harga barang naik mendadak. Dalam keadaan kita tahu, terutamanya harga barang, kalau dia harga barang makanan ni dia naik, peniaga susah dah nak turunkan, dia kekal kat situ. Jadi sebab itu sebelum kita buat keputusan nak naikkan dengan mendadak, kita kena kira dulu apa kesan dia kepada inflasi, terutamanya inflasi makanan. Dan oleh kerana pada ketika itu kerajaan masih lagi ada ruang fiskal yang baik. Maksudnya hutang boleh lagi ditangani. Maksudnya pendapatan kerajaan masih lagi boleh menanggung subsidi minyak. Sebab itu kita kata tidak ada keperluan untuk menaikkan harga minyak mendadak seperti itu. Jadi itu yang Datuk Seri Anwar kata, untuk kita bantu kesusahan rakyat secara segera. Kalau menang saja pilihan raya umum 2008, maka harga minyak akan diturunkan serta-merta. Baik, Saudara-saudari ingat tak parti mana yang ada dalam kerajaan, dalam Pakatan Rakyat tahun 2008 tu? Ada PKR, ada DAP dan ada PAS. Saudara-saudari ingat tak siapa yang sama naik berkempen dengan saudara Anwar Ibrahim masa nak turunkan harga minyak itu, kerana masa itu pun dia dah bercita-cita nak jadi menteri besar. Siapa dia? Azmin Ali. Azmin Ali menang masa itu DUN Bukit Antarabangsa sebab dia duk sibuk berkempen, hari ini menang, esok kita turunkan minyak lah. PAS menang sehingga berjaya membentuk Kerajaan Pakatan Rakyat 2008 yang terdiri daripada PKR, DAP dan PAS. Itu atas dasar hari ini menang, esok turun harga minyak lah. Yang dulu dok ulang berkali-kali untuk turunkan harga minyak ni, PAS lah juga saudara-saudari. Tapi mereka tidak ada kejujuran. Dia tak ada keikhlasan. Bagi dia berbohong kepada rakyat, membodohkan rakyat itu tak ada masalah langsung untuk dia, demi untuk kuasa. Ini Islam cara PAS, saudara-saudari. Saya orang Terengganu. Sebab itu keluarga saya daripada awal tak pernah dengan PAS, saudara-saudari. Sebab cara mereka menghukum kalau orang tak bersetuju dengan dia, dan kalau bila dia hukum, fakta dia ke, tipu dia ke, tak penting. Asalkan dia boleh perbodohkan kamu. Itu cara dia daripada Terengganu, yang sekarang ini budaya itu sampai ke Kedah, dan sekarang ini cuba dibawa ke Selangor, Negeri Sembilan dan Pulau Pinang. Kenapa contohnya hari ini pada harga RM2.05, kalau orang tanya saya, YB, kenapa YB tak turunkan harga minyak? Kenapa YB lebih banyak bercakap tentang gaji? Kenapa tumpuan kerajaan ialah bidang-bidang ekonomi baru? Kenapa kita tidak menurunkan harga minyak seperti yang tahun 2008, iaitu 15 tahun yang lepas? Pertama, saudara-saudari, hutang negara 1.5 trilion. Hutang kita kena bayar. Jadi kerajaan kena buat pilihan. Saya bagi contoh. Tahun 2022, akhir tahun itu kita ambil alih kerajaan persekutuan.
Saudara-saudari tahu berapa jumlah wang subsidi yang kerajaan terpaksa belanjakan? Saya tak anti subsidi. Saya dulu, masa zaman Datuk Seri Najib dulu nak potong subsidi dan apungkan harga minyak, saudara-saudari tahu, saya orang pertama yang kata kita kena kekalkan subsidi minyak untuk rakyat. Tapi subsidi itu kena berpada-pada. Jadi pada RM2.05, berapa subsidi yang rakyat, yang kerajaan tanggung untuk setiap 1 liter minyak sekarang? Azmin tahu ni sebenarnya. Tapi dia buat-buat kabur sebab hidup dia kabur, saudara-saudari. Berapa untuk 1 liter minyak bila kita isi RM2.05, berapa yang ditanggung oleh rakyat, oleh kerajaan? RM1, saudara-saudari. Harga minyak RON 95 yang kita bayar sekarang ini, harganya hanyalah 2/3 daripada harga sebenar. Harga sebenar sekitar RM3.10. Kalau kita nak turunkan harga minyak, kita kena tengok pada kadar RM2.05, setiap 1 liter RM1, berapa jumlah wang yang kerajaan belanjakan untuk mengekalkan harga pada RM2.05. Untuk RON 95, sekitar 25 bilion setahun. Tahun lepas, subsidi RON 95, subsidi diesel dengan subsidi elektrik mencecah lebih 80 bilion setiap tahun. Berapa sumber wang pendapatan kerajaan? Lebih kurang 300 bilion lah, lebih kurang. Campur tolak semua lebih kurang 300 bilion. Jadi kalau kerajaan dah kena bayar subsidi sampai 80 bilion, bayar lagi interest atas hutang lebih kurang 30 bilion. Bayar gaji pekerja semua beratus-ratus bilion. Bayar sewa, bayar perbelanjaan kerajaan. Akhirnya duit tu habis semua. Jadi macam mana kita nak bantu rakyat untuk naikkan gaji? Macam mana kita nak bantu rakyat untuk bina lebih banyak rumah-rumah? Macam mana kita nak bina program basmi kemiskinan yang mengubah kehidupan rakyat? Sebab itu dalam keadaan sekarang, pada harga minyak mentah $80 satu tong, yang bermakna setiap 1 liter kerajaan kena bagi RM1 untuk mengekalkan harga pada RM2.05. Kalau nak menang pilihan raya, saudara-saudari, mudah je. Saya dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim kata, jom kita turunkan harga minyak 20 sen. Habis semua orang akan undi, insya-Allah. Tapi maknanya akan ada gaji cikgu yang dipotong. Akan ada perumahan-perumahan rakyat termiskin yang tak berjalan. Air, bekalan air di Kelantan, di Sabah, bekalan air di Selangor kita tak dapat perbaiki. Anak-anak yang masuk universiti kita tak boleh bantu. Jadi saudara-saudari beritahu saya, yang mana sebenarnya yang lebih bertanggungjawab ni? Pakai duit tabur macam mereka buat nak masuk PRU 15 yang lepas, terutamanya di Terengganu untuk menang, ataupun kita terpaksa berhempas pulas berkempen macam sekarang untuk mencerdikkan dan mencerahkan rakyat bahawa kamu jangan ambil jalan pintas untuk keluar masalah. Kita sampai ke peringkat hutang 1.5 trilion. Subsidi sampai itu saja, tak boleh buat benda lain, 80 bilion. Hutang sampai 30 bilion tiap-tiap bulan tahun kena bayar. Sebab pentadbiran sebelum ini mengambil jalan singkat. Nak menang, bagi duit. Nak tunjuk bahawa ekonomi ini maju, buat projek-projek besar. Buat 1MDB, buat ECRL, buat MRT. Sedangkan projek itu semua rugi dan kita kena menanggung beban hutang sampai 40 tahun akan datang, saudara-saudari. Jadi kalau saudara-saudari berada dalam tempat saya, macam juga dengan Datuk Seri Anwar, sama juga dengan kawan-kawan daripada Barisan Nasional GPS dan GRS, kita disatukan oleh satu matlamat.
Tak boleh dah buat macam itu.